Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali kita dalam Intelligence Education, Education Intelligence sebenarnya. Saya Cikgu Inspektor Kadet Muhammad Taufik akan meneruskan pembelajaran kita berkenaan dengan bab 3, masih lagi bab 3, keturunan dan variasi. Sikit lagi kita nak habiskan topik ni. Okey, kita teruskan dengan latihan pengukuhan yang saya beri sebelum ni. Okey, tengok kepada soalan. Rajah di atas menunjukkan karyotip bagi seorang pesakit sindrom Down. Okey, sindrom Down, kromosom yang ke-21, dia ada 3 kromosom. Sepatutnya manusia normal, dia ada 2 sahaja kromosom. Ini cara kita nak detect seseorang yang ada sindrom Down. Okey. Pada pendapat anda, mengapakah penyakit ini boleh berlaku? Sebab apa? Faktor kenapa sindrom Down ini boleh berlaku? Okey, antara pilihan jawapan, ibu bapa terdedah kepada bahan radioaktif, pemakanan yang tidak seimbang, tidak bersenam dengan kerap, ataupun pengambilan minuman beralkohol. Okey, sindrom Down disebabkan oleh faktor genetik. So, di antara pilihan jawapan kita, mana yang melibatkan genetik? Okey, jadi jawapannya ialah A. Ibu bapa yang terdedah kepada bahan radioaktif. Kalau kita tengok kembali kepada peristiwa pengemboman di letupan nuklear di Chernobyl. Okey, jadi ibu dan bapa terkena radioaktif, anak yang menerima kesan. Okey, anak tu ada sindrom Down, ada kecacatan fizikal. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Antara yang berikut yang manakah tidak benar tentang mutasi kromosom? Okey, refresh balik. Kita ada 2 jenis mutasi, mutasi gen dan mutasi kromosom. Soalan sekarang tanya berkenaan dengan mutasi kromosom. Okey, antara pilihan jawapan dia, yang manakah tidak benar? Okey, tengok soalan betul-betul yang tak benar. Mutasi kromosom adalah perubahan yang berlaku pada kromosom, ataupun mutasi kromosom menyebabkan buta warna, ataupun mutasi kromosom adalah disebabkan oleh mutagen, ataupun yang last sekali sindrom Turner adalah disebabkan oleh mutasi kromosom. Kita nak tengok yang mana yang tak betul berkenaan dengan kromosom. Okey, mutasi kromosom. So pilihan jawapannya ialah B. Mutasi kromosom menyebabkan penyakit buta warna. Salah. Buta warna disebabkan oleh mutasi gen. Dibawa oleh genetik daripada ibu bapa kita ataupun daripada atuk nenek kita bawa kepada kita. Okey, soalan yang ketiga, okey, gambar rajah. Gambar rajah persenyawaan antara sperma dan ovum. Rajah menunjukkan persenyawaan antara satu sperma dengan satu ovum. Apakah masalah yang mungkin dialami oleh bayi perempuan tersebut? Tengok apa yang berbeza dengan manusia normal. Okey, kalau manusia normal, sperma akan bawa 22 kromosom, 22 gen. Ovum bawa 22. Tetapi dalam kes ni, yang sperma dia bawa 22 plus X ditambah 1 gen X. So, apa masalah yang akan dihadapi oleh anak yang dilahirkan nanti? So, antara jawapannya, sistem pertahanan badan yang lemah, sangat tinggi, ciri-ciri seks sekunder terbantut, masalah mental. So, jawapannya ialah C. Ciri-ciri seks sekunder terbantut. Sebab dia melibatkan sperma. Okay, melibatkan pembiakan. Okay, melibatkan keturunan anak tu. Okay, so ciri-ciri seks sekunder akan terbantut. Alright. So, kita masuk kepada tajuk kita hari ini. Kesan penyelidikan genetik terhadap kehidupan manusia. Okay, genetik pun ada research, ada penyelidikan. Okay. Yang pertama, penyelidikan genetik adalah satu kajian sistematik. Gen, fungsi gen, ciri-ciri yang gen kawal dan penyakit yang dibawa oleh gen. Kita kaji berkenaan dengan gen. Dari segi kajian dia, dari segi fungsi dia, dan dari segi ciri-ciri yang kita boleh kawal dan penyakit yang dibawa oleh gen tu. Okey, itu ialah penyelidikan genetik. Penyelidikan genetik telah memberi manfaat yang besar kepada manusia. Banyak advantage yang kita dapat daripada research ni, terutamanya dalam bidang perubatan dan pertanian. Kita fokus kepada 2 manfaat. Yang pertama dari segi perubatan dan yang kedua dari segi pertanian. Okey. Kita tengok penyelidikan genetik membawa banyak kebaikan. Apa kebaikannya? Kalau di Malaysia, di negara kita, agensi seperti Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI, di Seri Kembangan, telah menjalankan pembiakbakaan pilihan untuk menghasilkan betik, cili, padi, durian yang berkualiti tinggi. Okey, kita hasilkan satu jenis buah yang baru
dari segi kita pembiakbakaan pilihan. Kita pilih yang baka yang bagus, kita hasilkan buah yang baru yang berkualiti tinggi. Okey. Contoh yang Mardi berjaya hasilkan, yang pertama Papaya exotica ataupun betik eksotik. Okey, betik eksotik ni isi dia lebih tebal dan lazat dan bau dia wangi. Tu betik eksotik. Yang kedua, padi MR84, hasil yang berlipat ganda dan lebih cepat matang. Padi dihasilkan beras yang cepat keluarkan hasil dan cepat matang, kita boleh tuai cepat. Cili MC11 dan MC12, okey, lebih hasil dan matang lebih cepat. Maknanya hasil cili tu cepat kita dapat tuai. Okey. Dan durian, okey, peminat durian, okey. Durian D24, D99 dan D100. Ada beza durian kampung dengan durian yang pembiakbakaan pilihan ni. Durian kampung, kita nak dapatkan durian kampung tu kena tunggu lama. Tapi kalau kita Mardi buat ni, dia hasilkan cepat matang. Jadi kita dapat buah durian tu lebih cepat, isi dia pun lebih sedap, beraroma, lebih harum. Okey. Okey, next. Dalam bidang perubatan, tadi pertanian. Okey, sekarang ni perubatan. Penyelidikan genetik dapat membantu manusia mengesan penyakit keturunan dan mengubatinya. Okey, sekarang semakin masa berlalu, zaman pun merentasi dari masa ke semasa, kita semakin maju. Okey, penyelidikan genetik pun semakin maju. Kita dapat kesan penyakit keturunan tu dan kita boleh sembuhkan penyakit tu. Okey, penyelidikan genetik telah membawa kepada pelbagai penyakit genetik seperti sindrom Down, hemofilia dan albinisme serta sumbangan kepada rawatan terhadap penyakit genetik ini. Dulu ada anak sindrom Down, ada hemofilia, ada albinisme, tak ada ubat, tak ada cara kita nak rawat. Okay, sekarang ni macam hemofilia, kita ada cara dia. Nanti saya terangkan macam mana penyelidik dapat mengatasi masalah hemofilia, albinisme. Okey. Genom ialah suatu set gen yang mengandungi panduan untuk membentuk organisme. Okey, genom. Okey. Kejuruteraan virus dengan kaedah terapi gen dapat digunakan untuk mencegah penyakit genetik manusia dengan memasukkan gen normal ke dalam sel untuk menggantikan gen yang tidak sempurna, rosak atau cacat. Katakan seorang ni, si fulan A ni, gen dia ada rosak, ada cacat, okay, tak sempurna sebabkan oleh mitosis yang berlaku ataupun meiosis. So kita boleh guna kaedah terapi gen, kita ambil gen yang elok tu, masukkan, gantikan dengan gen yang rosak. Ini namanya kejuruteraan genetik, genetic engineering. Okay? Hal ini dapat mengatasi penyakit kanser. Okay? Kita dapat atasi penyakit kanser, hemofilia, thalassemia dan penyakit-penyakit yang lain. Okay? Ini ialah sumbangan yang besar kepada umat manusia lah. Okay, ujian gen untuk mengesan fetus yang mengalami fibrosis sistik. Apa itu fibrosis sistik? Okay, pengumpulan mukus dalam peparu, bahaya. Okay, fetus, anak dalam perut ibu, ada mukus. Mukus ni hinguslah dalam peparu, boleh menyebabkan kerosakan peparu, matilah. Jadi kita boleh test. Okay, kita boleh test gen tu. Nak tahu fetus ni ada ke tak penyakit tu, dan kita boleh rawat. Teknologi rekombinasi DNA dan teknologi pembiakan dapat menyingkirkan gen yang cacat. Ini ialah sumbangan-sumbangan kejuruteraan genetik. Okey? Okey. Katakan kita ambil satu contoh, penyakit hemofilia. Apa penyakit hemofilia ni? Penyakit hemofilia ni tidak dapat menghasilkan protein untuk pembekuan darah. Contoh, kita buat aktiviti, tiba-tiba tangan terluka, darah. Seseorang yang mengalami penyakit hemofilia ni, darah dia tak dapat beku sebab tak ada protein untuk membekukan darah. So darah dia sentiasa mengalir keluar. Yang ni boleh membawa maut. Okay, sebab darah terlampau banyak keluar, kita boleh mati. Jadi, seseorang yang mengalami hemofilia ni, kejuruteraan genetik dapat membantu. Macam mana cara dia? Okay, kita ambil satu haiwan ternakan, contohnya lembu. Okay, kita masukkan gen asing dalam lembu ni, dan lembu ni akan menghasilkan protein pembekuan darah. Okay, jadi protein tu diguna untuk pesakit yang mengalami hemofilia ni. Jadi lembu ni namanya kilang pharmaceutical ataupun haiwan farm. Okay, jadi ubatnya datang daripada lembu ni. Caranya kita masukkan gen dalam ni. Lembu ni hasilkan protein pembekuan darah. Protein itulah yang diguna oleh pesakit hemofilia untuk mengatasi masalah tiada protein. Okay, alright.
Ini namanya kejuruteraan genetik. Okey, satu lagi contoh. Pesakit diabetes, kencing manis, terpaksa potong kaki lah, apalah, kita makan manis banyak sangat, bukan makan manis, makan gula. Okey. Jadi pesakit diabetes ni dia kena ambil hormon insulin. Okey, biasanya kita dah ada. Dalam insulin ni kita dah ada. Kita dah ada dalam pankreas tu merembeskan hormon insulin. Tapi pesakit diabetes ni tak cukup. So dia kena ambil insulin luar masuk dalam badan. So macam mana cara dia? Okey, ni cara dia. Kita gunakan kita ambil sel manusia, kita ambil jin insulin dalam sel manusia, kita ambil bakteria, campurkan, kita masuk dalam bakteria, kita biarkan bakteria dalam piring petri dan kita ekstrak insulin. Kita hasilkan banyak insulin. So insulin ni lah yang diguna oleh pesakit diabetes, okay? Untuk melawan penyakit diabetes itulah. Alright. Okey. Ni pun dinamakan sebagai kejuruteraan genetik. Alright. So penyelidikan tadi perubatan, ni pertanian. Okey, manfaat penyelidikan genetik dalam pertanian. Tanaman, apa faedah dia? Tanaman tahan serangga, penyakit dan racun perosak. Typing error tu bukan racun, racun. Okey. Tanaman boleh hidup di kawasan tercemar, gersang dan tanah berasid, ditahan, campak kat mana pun dia boleh hidup. Penghasilan baka baharu tanaman yang bermutu, kita hasilkan baka baru untuk tanaman yang lebih berkualiti, bermutu. Hasil tanaman dengan kuantiti yang lebih banyak dalam masa yang singkat. Kita hasilkan kuantiti yang banyak, tapi masa sikit. Jadi untung kita. Okey. Kejuruteraan genetik yang dijalankan pada haiwan telah membawa kebaikan seperti, contoh tadilah lembu dihasilkan protein untuk pesakit hemofilia. Berbagai vaksin telah dihasilkan untuk penyakit. Macam tadi contohnya tadi. Menghasilkan produk haiwan ternakan yang lebih berkualiti dan kuantiti yang banyak. Produk haiwan, contoh lembu, kita nak daging kan daripada lembu. So dihasilkan lembu yang banyak daging contohnya. Okey, macam-macam lah. Jadi itu kebaikan yang kita dapat. Menghasilkan minyak dan enzim supaya tidak bergantung kepada sumber haiwan. Minyak daripada lemak haiwan. So bila kita tak bergantung kepada haiwan, kita boleh guna benda lain. Kita buat sendiri minyak tu. Alright. So ni ialah kelebihan dan kelemahan penyelidikan genetik. Okay, kelebihan dia, faktor penyakit keturunan dan cara merawatnya dapat diketahui. Ni kelebihan dia. Penghasilan ternakan dan tanaman yang berkualiti. Penghasilan makanan yang mengandungi kandungan nutrisi yang baik. Dan pengklonan spesies yang diancam kepupusan. Ni kebaikan. Tapi setiap yang baik itu mesti ada yang buruk. So yang buruknya, makanan yang diubah secara genetik mungkin akan menyebabkan kesan sampingan terhadap kesihatan. Okay? Kita banyak sangat tadi duk adjust makanan, adjust dia punya pokok ke apa, jadi lahirkan buah ataupun makanan yang kita dah ubah genetik dia, mungkin benda tu boleh beri kesan sampingan kepada kita sebab kita makan benda tu. Okay, yang kedua, penghasilan senjata biologi. Macam mana cara dia? Okay, para penyelidik dihasilkan virus-virus. Okay, jadi virus-virus ni kalau kita tak kawal, dia boleh jadi senjata biologi. Macam mana? Pernah dengar peperangan biologi yang mungkin saintis ramal akan berlaku? Tak perlu guna senapang senjata, pistol tak payah. Hantar penyakit dekat satu kawasan, semua orang akan dapat penyakit, mati. Tak payah pakai menembak, tak payah. Tu ialah namanya senjata biologi. Okey? Melawan kejadian alam semula jadi dan menimbulkan masalah moral dan etika. Kita lawan kejadian alam. Contohnya, dulu zaman saya kecil, kita ada musim durian, musim rambutan, musim manggis. Sekarang tak ada musim. Setiap hari musim durian. Betul tak? Semua ada. Setiap masa. Okay? Tu dah kita melawan kejadian alam tu. Spesies baharu yang terhasil mungkin mengancam ekosistem. Kita hasilkan haiwan-haiwan yang baru tadi tu, mungkin perangai dia tak sama dengan yang asal. So dia boleh rosakkan ekosistem. Okey. Okay. Dalam satu kejuruteraan genetik ni, kita ada proses pengklonan. Okey. Pengklonan ni boleh dijalankan kepada haiwan, tumbuhan, malah manusia pun boleh jadi klon. Okey. Proses menghasilkan anak secara aseks daripada induk tunggal. Satu induk sahaja. Tak perlukan persenyawaan. Kalau kita normal, nak hasilkan anak baru, kita kena ada jantan, ada betina. Betul? Tapi pengklonan guna induk tunggal. Sama ada jantan atau betina. Jadi anak. Anak yang terhasil mempunyai kandungan genetik sama seperti induknya dan dikenali sebagai klon. Cara pengklonan, kita guna kultur tisu. Okay, contohnya kita macam sini, gambar rajah ni, kita ambil induk yang asal, katakan ni lobak yang asal, kita ambil sedikit sel soma
daripada carrot tadi, carrot ni, letak dalam piring Petri, kita biarkan dia, tumbuhkan sel-sel itu di dalam media kultur yang sesuai, suhu cantik, apa semua. Lepas tu kita asingkan sel-sel yang terbahagi tadi, mitosis apa semua, kita banyakkan dia, jadilah klon baru. So dia tak jalankan pembiakan lah kiranya. Tu ialah pengklonan. Ni terhadap tumbuhan. Haiwan dan manusia pun boleh jadi klon. Okey, yang kedua, pembiak bakaan terpilih. Proses mengacukkan dua induk. Pengklonan satu induk. Pembiak bakaan terpilih melibatkan dua induk. Okey, proses mengacukkan dua induk untuk menghasilkan satu spesies baharu, iaitu anak yang mewarisi sifat baik daripada kedua induknya. Kita ambil, sebab tu namanya terpilih. Okey, kita pilih sifat-sifat yang baik sahaja, campur dua-dua, jadi anak. Jadi anak ni berkualiti. Anak yang akan diklonkan untuk penghasilan yang lebih banyak. Jadi anak yang berkualiti tadi tu, buat proses klon pula. Sebab klon, benda yang sama akan keluar. Itu proses dia. Okey. Contoh, beras MRQ74 dan MRQ50 yang berkualiti tinggi. Ini contoh pembiak bakaan terpilih. Dapat satu beras, lepas tu klonkan jadi banyak. Okey. Okey, next. Durian hybrid MDUR 78, 79, 88 mempunyai buah berkualiti dan tahan terhadap penyakit. Ni pun pembiak bakaan terpilih. Okey. Seterusnya, kelapa sawit. Okey, kelapa sawit palm oil. Kelapa sawit Tenera mempunyai mesokarpa tebal, kena besar dan hasilkan minyak yang banyak. Okey, dia kacukan antara dua. Okey, di antara Dura dan Pisifera. Okey, Pisifera. Okey, Pisifera dan Dura ni kita kacukkan. Dura ni dia punya tempurung tebal, sabuk dia nipis. Kalau Pisifera ni dia tak ada tempurung. Okey, tak ada tempurung, ada sabut tebal. Kita kacukkan dua, jadi Tenera. Tenera ni berkualiti lah. Okey, semua dia ada. Okey, yang ni lah yang mengeluarkan minyak yang banyak. Sawit ni kita tak nak dia punya isi, kita nak dia punya sabut. Sebab minyak berada dalam sabut. Okey. Pembiak bakaan terpilih untuk ternakan. Tadi tumbuhan, ni haiwan. Okey, dia ada 3 cara kita boleh buat. Yang pertama, permanian beradas. Yang kedua, persenyawaan in vitro. Yang ketiga, pemindahan embrio. Okey, kalau permanian beradas, maknanya pemindahan sperma daripada haiwan jantan kepada haiwan betina menggunakan radas khas. Kita tak buat pembiakan secara semula jadi. Kita paksa. Kita ambil induk jantan, kita keluarkan dia punya sperma, masuk dalam induk betina. Itu permanian beradas. Persenyawaan in vitro, telur diekstrak daripada haiwan betina dan ditempatkan dalam piring Petri. Itu in vitro, sama juga macam manusia lah. Kita senyawakan dalam piring Petri. Pemindahan embrio. Embrio yang terbentuk dalam piring Petri tadi tu, kita pindahkan dalam uterus haiwan betina untuk dia punya pertumbuhan. Lepas tu lahir anak. Okey. Okey, next. Contohnya, pembiak bakaan terpilih ni, contohnya kita ambil lembu Brahman. Lembu Brahman ni daripada India. Dia ni kita nak kenal dia. Lembu ni dia ada bonggol besar dekat bahu. Ni lembu yang besar lah. Dan kita kacukkan dengan lembu KK. KK itu merujuk kepada Kedah dan Kelantan. Jadi lembu ni datang daripada Malaysia lah. Originality daripada Malaysia. Kita kacukkan dua, jadilah lembu Brakmas. Lembu Brakmas ni ketahanan tinggi terhadap penyakit. Okay, jadi dia jadi kualiti lah lembu ni. Okay. Seterusnya, maklumat berikut menunjukkan langkah-langkah asas dalam proses X. Ini ialah proses X. Tengok dia punya langkah-langkah dia. Yang pertama, satu sel diambil daripada haiwan dewasa P. Haiwan dewasa P kita ambil satu sel. Satu ovum daripada haiwan betina lain Q diambil dan nukleusnya kita keluarkan. Haiwan Q betina kita ambil ovum. Kita keluarkan nukleus dia daripada ovum tu. Nukleus haiwan P kemudiannya diletakkan di dalam ovum haiwan Q. Kita ambil yang P tadi masuk dalam ovum Q. Kemudian ovum ini diletakkan dalam piring Petri yang mengandungi larutan nutrien. Campuran tadi tu kita ambil letak dalam Petri yang ada larutan nutrien. Embrio yang terbentuk kemudian dipindahkan ke dalam uterus haiwan betina yang lain. Bila dah terbentuk embrio, kita letak dalam uterus haiwan lain untuk pertumbuhan dia. So, apakah proses X ni? Okay, tengok soalan. A. Kultur tisu. B. Teknik permanian beradas. C. Teknik pemindahan embrio. Ataupun D. Pengklonan. Try jawab dulu. Okay, soalan yang kedua.
Apakah kebaikan pembiakbakaan pilihan pada tumbuhan dan haiwan? Kebaikan dia. Pilihan jawapan dia, mempunyai rintangan yang lebih baik terhadap penyakit, meningkatkan nilai nutrisi makanan, pertumbuhan yang cepat dan matang. Okey, itu ialah pilihan jawapan. So, boleh pilih A, B, C ataupun D. Okey, yang ketiga. Antara berikut yang manakah ciri-ciri kelapa sawit tenera yang saya terangkan tadi? Tenera ni kacukan daripada apa benda tadi tu, hasilkan tenera. So, apa dia punya ciri-ciri tenera tadi tu? Okey, mesokarpa yang tebal, kena yang besar, menghasilkan minyak yang banyak ataupun buah yang kecil. Ni ada pilihan dia. So, pilih jawapan A, B ataupun C ataupun D. Okey. So, kita teruskan selepas ni variasi dan kepentingan mematuhi etika dalam penyelidikan genetik. Okey. Jadi setakat itu saja. Kita jumpa lagi selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.